terutama pada anak-anak kita. Benda dia tak banyak, hanya 2,461 kaki persegi. Kita akan wakafkan, kita buka pada semua mulai pada pagi ini. Dan siapa yang tak apa boleh tulis sama jumpa Bendahari Datuk Sabudin ataupun Setiausaha. Kita akan tuliskan dalam buku. Resip dia akan siap insya-Allah minggu depan, kita akan bagi resip. Dan kalau ada yang tak menolak income tax dia, kita dalam usaha untuk mendapatkan kelulusan exemption daripada income tax dah. Ya. Pasal masjid ni akhir dibaik pulih pada 12 bulan 2 tahun 28 oleh Datuk Kelana Makmur. Itu yang akhir dibuat balik pulih. Ada yang mengatakan tiang yang patut dalam dia kayu, tapi kita pun tak tahu. Ada yang mengatakan tu. Tapi bila pihak kontraktor masuk besok, kita tengoklah. Jadi urusan ni kita akan bersama dengan Jawatan Agama. Jawatan Agama telah bagi kita kelulusan dan pihak Menteri Besar pun dah turunkan sedikit sebanyak 200,000 untuk permulaan, dan kita akan teruskan lepas tu. Nilai awal untuk kita pulih balik masjid ni bernilai 1.2 juta, yang mana JKR telah meluluskan untuk kita melantik arkitek sebagai lead consultant. Dia mengetahui dalam kita membaik pulih masjid. Jadi saya mohonlah semua anak-anak karya ambil peluang ini, tercatat besok di mahsyar apa yang kita buat ini, insya-Allah. Jadi saya agaklah sebarkanlah kepada semua anak-anak kita yang lahir di dalam karya ini, bagi mereka semangat. Inilah masjid yang tua dalam kawasan Seremban. Ada yang mengatakan 400 tahun, ada yang mengatakan 160 tahun. Kalau ikut daripada Datuk Kelana Sendeng tu 400 tahun, insya-Allah. Jadi saya bagi pihak jawatankuasa mengucap terima kasih kerana semua sahabat-sahabat, semua jemaah yang sama-sama kita akan bangunkan masjid ni dalam pemulihan untuk ruang solat utama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita, dan seagung-agung nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hidup kita terlalu banyak Allah Taala kurniakan nikmat. Di antara rupa bentuk nikmat itulah nikmat harta benda. Juga nikmat Allah jadikan kita mudah untuk beramal, mudah untuk melakukan dan melaksanakan kebaikan, berpegang kepada segala diperintah Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, apa saja benda-benda baik dalam hidup kita yang Allah permudahkan, itu semua nikmat. Semuanya membawa kita ke arah kebaikan dunia dan akhirat. Tadi pengurusi kita sebut
kan, tentang bina masjid. Nabi SAW sebut dalam hadis satu benda yang orang awak mukmin siasa kerja dia. Man bana lahu masjidan banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala. Barang siapa yang membina masjid, Allah bina bagi dia mahligai dalam syurga. Walaupun kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita tu pun tak banyak mana pun. Mungkin sebahagiannya RM10, RM20. Itu pun pada kadar kemampuan kita lah. Itu semua termasuk dalam makna hadis yang dikatakan membina masjid. Tuan-tuan bayangkan, hanya sekadar RM10, RM20. Nabi menjanjikan mahligai dalam syurga. Apalagi kalau kita meniatkan bukan sekadar untuk membina masjid, bahkan untuk mendatangkan satu bentuk keselesaan dalam masjid. Tadi sebutkan 400 tahun kan? Dari semasa ke semasa di upgrade ya. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, binaan pertama di atas muka bumi ini adalah masjid di Bakkah Mubarakah kan. Macam mana pangkal ayat ni? Inna, alhamdulillah ada orang anda ni sonang gitu kau. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas bi Bakkah Mubarakah kan. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah Ta'ala letak bina, ada kata binaan ni dibuat pertama oleh malaikat, itu adalah Bakkah. Makkah ni merujuk kepada Makkah lah. Itu adalah Baitullahil Haram ataupun Kaabah lah, Kaabah Musyarrafah. Makna dia masjid kan? Masjid yang pertama sekali. Hadis Nabi SAW menyebut khairu biqa'in fil ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Tempat yang paling mulia atas muka bumi ni adalah masjid. Yang paling buruk tak elok pasar-pasar dia. Dan kalau kita memerhati lagi secara halus, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nak dikaitkan dengan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masjid tu. Kalau kita tengok masjid ni satu bedaan yang Allah kokarkan dia, walaupun tidak ke semua. Dia di masjid ni ada dua lah kan. Satu ussisa ala taqwa, ni masjid ni 400 tahun asasnya taqwa. Satu lagi masjid tirar, masjid yang dibina untuk wujudkan perpecahan dalam masyarakat yang pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni diasaskan oleh orang-orang munafik, asas nifaq, dirar, nak memecah belahkan masyarakat. Bila Allah Ta'ala berkehendak buat masjid ya, kita tengok sampai sekarang ada Masjidil Haram. Sampai sekarang dari semasa ke semasa dia semakin luas, semakin besar, semakin canggih, semakin hebat, semakin cantik. Tu Allah Ta'ala punya kerja kan. Serupalah mana masjid. Jadi makna apa? Kalau kita letak nilai nikmat yang Allah bagi sikit kat kita kat masjid tu, jangan takut. Tulang kita dah tak ada dalam kubur dah, masjid dah lagi kan. Tu kata macam mana yang pengasas masjid ni, kita katalah bahawa Tok Kelana Petra Sending apa kan, katalah dia kan 400 tahun dah hendak lagi tu agak-agak mengali tak dalam kubur mengali dan kan, mengali. Sebab tu Nabi khabar bondo yang masih manfaat bagi kita walaupun kita dah mati, nombor 1 Nabi khabar sadaqatun jariyah kan. Sedekah jariah ni mengali, dia sentiasa mengali. Jadi apa yang dia umum dia pengurusi ke apa semua tu sebenarnya itu menggembirakan orang mukmin. Sebalik sebahagiannya Allah sisi sedekah, sisi tak duit ni, sisi tak duit. Itu masalah tu. Sebenarnya bila di umum tu ruang Allah syok macam tu. Sebab inilah jalan nak dapat mahligai dalam syurga.
Ni keyakinan tu kena tinggi. Nabi SAW sebut, bahkan ulama dan orang salih melihat ni satu benda yang paling penting daripada hanya sekadar mahligai. Mahligai dalam syurga tu hebat dah. Tapi ada satu lagi yang dia rasa lebih hebat lagi. Apa nama? Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sonyap-sonyap. Jadi dua sedekah yang torang-torang boleh. Sedekah sonyap-sonyap tu lagi bagus. Pasal apa? Menghindarkan daripada riak. Riak ni hapus semua kebaikan kita. Hapus segala ganjaran dan pahala kebaikan kita. Riaknya kerja. Kan? Mudah-mudahan tidaklah. Sebab tu diusahakan untuk sonyap-sonyap. Sadaqatus sirri, sedekah sonyap-sonyap, tutfi'u ghadabar Rabb, memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dipikirkan dosa dan kesalahan kita, memang layak-layak Allah murka atas kita. Kemurkaan daripada Allah tak ada jalan lain melainkan mencampakkan seorang tu ke neraka Allah Taala, wal-iyadzubillah. Tapi jalan macam mana nak padam semua tu? Sedekah. Oh banyak RM2. Oh banyak RM3. Sikit, tapi itu kadar kemampuan kita. Kan? Sebab tu orang tua-tua dulu ni dikejar apa tu? Kan? Dicari-cari pula. Bukan takat donga kau ada bu bagi. Kau ada bagi tak dicari Kan? Dicari. Inilah ruang kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Taala pernah bagi daripada musibah-musibah besar, gempa, banjir, apa semua ni. Kalau kita tengok, kadang-kadang Allah berikan satu untuk jadi iktibar kat kita. Apakah struktur yang masih elok, tegak, hebat lagi? Masjid. Allah tak apa? Tak biarkan masjid gitu saja. Ini ruangnya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Taala kata, barang siapa yang memberi hutang pada Allah, man dzalladzi yuqridullah, siapa yang memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, elok. Allah sebut orang yang bagi duit, harta, nikmat sikit Allah Ta'ala bagi kat kita pada jalan dia tu macam Allah berhutang dengan kita. Allah tak ambil manfaat kat kita. Tapi Allah nak gambarkan ada sesuatu yang kau pasti akan dapat daripada hasil sedekah kau. Takkan sia-sia. Maksud dia berhutang wajib bayar. Allah tak adalah kita nak letak istilah wajib. Maksud dia Allah menjanjikan suatu kepastian. Kalau sampai tahap tu tak percaya, payahlah kita. Bukan tak percaya, kadang-kadang ragu-ragu kita. Kan? Sebab tu Allah sebut siap-siap dalam Quran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu sentiasa menjanjikan kefakiran ke atas kita dan sentiasa menyuruh kita buat benda-benda yang keji. Syaitan ni dibisik kefakiran. Maknanya kalau kita keluar duit, dibisik apa? Makin sikit duit kita. Daripada 200 keluar 100, lah tinggal separuh. Itu memang sentiasa dibisik-bisik Dibisik harta kita makin kurang, harta kita makin kurang, harta kita makin kurang. Tak rasa pulangan, tak rasa. Kalau kita meniaga, tak rasa rugi. Sehingga bila kita rasa kerugian daripada yang dilihat, yang nampak. Contoh, kalau kita nak meniaga, kita keluar modal 20,000, 30,000, kita meniaga dulu. Lepas tu dapat dalam 2 tahun tak dapat modal, kita rasa rugi. Lepas 2 tahun. Itu pun kadang-kadang kita berhujah, besoklah. Niaga ni untung rugi besoklah. Boleh disabar, boleh. Memang tu yang patut Dan itu insya-Allah tanda-tanda kejayaan. Maksudnya dia sabar, kemudian dia tahu lagi usaha gigih. Tapi kenapa tidak dalam hal-hal sedekah? Tak tergambar dah mahligai dalam syurga. Tak tergambar dah terpadam kemurkaan Allah. Tak tergambar dah janji Allah Ta'ala pasti akan dibayar dengan apa yang kau buat keluar. Bayar. Macam mana pun tu Allah nak balik dan bayar balik daripada hutang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tu pulang ke dia. Tapi secara pasti yang Allah akan bayar jauh lebih baik daripada apa yang kita keluarkan sikit daripada harta kita. Tu pasti. Saya sebenarnya nak cerita lain ni, pengurusi cerita sedekah pula dah. Yang tak apa lah kan. Jangan tuan lawyer pula.
Tapi itulah dia kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak berota tu pun dia sabut dia buat dia buat keluar daripada mana tu, kan? Tak ada, dalam tak ada. Sebab tu Nabi pesan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Sedekah separuh biji kurma. Sebiji kurma saja pun tidak mengenyangkan, apalagi separuh. Sebab tu Nabi kata, yang separuh tu bukan kocik bondo yang Allah nak beri, kan? Allah pelihara kita daripada api neraka. Allah jauhkan kita daripada kemurkaan. Itu dah suatu benda yang sangat hebat. Itu daripada sedekah. Bahkan sedekah raddul bala, akan menjauhkan kita daripada musibah dan bala. Bahkan sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tutawwilul umur, akan memanjangkan umur. Satu orang tanya kepada satu ulama, wahai syekh, wahai tuanku, apakah sedekah saja akan memanjangkan umur? Ya, tutawwilul umur, Allah yang akan panjang umur kita. Kita tak tahu bila kita mati, kan? Tak tahu. Satu kisah hebat berkait dengan Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan macam mana pergi haji. Saya pun tak apa, tapi berkait dengan umur lah, kan? Dia pergi haji, kemudian salah satu daripada seorang sahabat ni sakit nazak nak meninggal, kan? Duduk tu dia kata, mari kita berdoa pada Allah. Katanya tu kait doa tawasul dan sebagainya, kan? Kemudian dia kata, siapa nak sedekahkan umur masing-masing? Kat kawan ni sedekah, dia kata sedekah. Siapa nak sedekahkan umur? Makna kita tak tahu umur kita macam mana sedekah umur tadi. Masing-masing bila dah dengar Tok Guru katanya, ya, dan sedekah umur dan 2 tahun, dan sedekah umur dan setahun, sedekah kumpul, katalah ada 20 tahun. Ni seorang 1, 2, okey. Katalah, saya pun tak ingat berapa, 20 tahun. Okey. Kita sedekahkan umur kita semua pada si bulan dengan 20 tahun. Elok dia, sihat dia. Ada Allah Ta'ala bagi dia betul 20 tahun umur, lepas tu pun dia meninggal. Orang yang sedekah tu pun meninggal lah, dia elok hidup dia. Sedekah. Itu karamah, cerita karamah ulama. Jadi sedekah satu benda yang sangat besar dan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita, sebahagian ulama kalau sakit, cara macam mana nak mengubati penyakit ni sedekah. Berkat tak berkat ni luar biasa hebat. Tapi tuan-tuan, sedekah antara yang terhebat ni masjid lah. Masjid. Setiap orang yang melaksanakan ibadah dan kebaikan dalam masjid, bukan hanya setakat struktur bangunan masjid yang elok, barakah dan sebagainya sahaja yang dapat bahagian daripada kita. Tak. Semua, tuan-tuan bayangkan, semua orang yang masuk dalam masjid buat kebaikan, semua tersalur ke orang yang bagi sebahagian harta. Walaupun dia masih hidup, apalagi dah mati. Dan pada hidup pun masih tersalur. Dia punya, tadi penusi kata khabar kan, niatkan terutama pada orang tua kita dah meninggal. Bukan setakat kita, orang tua kita, anak kita, apa saja yang jadi kaitan dalam hidup kita, boleh bagi, tak ada masalah. Niatkan aja. Senarai ada 300 orang, niat aja, tak masalah. Tapi itu utama mak ayah kita lah. Sebab kita akan jadi tertulis kita ni anak yang saleh. Itu je. Anak yang saleh, anak yang mendoakan kedua bapa sama ada hidup ataupun dah meninggal. Niatkan aja. Itu hebat ni. Walaupun kita dah tak tahu berapa ramai orang masuk dalam ni buat solat jamaah, semua pek kat kita. Berapa ramai yang baca Quran dalam buat pek kat kita. Setiap hari, detik dan saat. Ni juga tempat berhimpunnya malaikat. Ini juga tempat adanya majlis-majlis ilmu. Banyak tuan kalau nak cerita. Melambat-lambat. Tapi itu pun kadang-kadang masih lagi tidak mendorong dan beri semangat untuk kita keluarkan sebahagian harta kita sedekah. Ni jalan Allah bentang kat kita tu betul. Bukanlah tak apa. Tapi dengan syarat niat kita ikhlas, insya-Allah lah. Kita ikhlas sedekah satu. Syarat nombor 1. Syarat nombor 2, sumber yang kita buat keluar untuk sedekah pastikan bersih dan halal. Itu syarat yang penting. Sebab
Kalau bercampur-campur, satu Allah tak terima, nombor dua patut-patut dapat pahala tapi dapat dosa. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah daripada sumber yang haram, kan, laisa lahu ajrun wa idraruhu alaih, atau kama qala, maka tidak ada ganjaran pahala bagi dia. Dia keluar daripada sumber yang haram, tak ada ganjaran pahala, bahkan dosa pula atas dia. Bawa keluar duit, pek dosa, patut pek pahala. Satu lagi hadis yang boleh dikaitkan, Nabi SAW bersabda, man hajja bimalin haramin faqala labbaik Allah faqala Allah la labbaik wa la sa'dik wa hajjuka mardudun alaik. Nabi kata, kalau siapa pergi haji dengan menggunakan harta yang haram, syubhat pun sama masuk dalam tu. Maka bila setiap kali dia melaksanakan haji dia sebut labbaik Allah tu, Allah jawab, tak ada labbaik, tak ada sa'daik, dan haji kau tertolak. Walaupun sikit daripada yang haram tu bercampur dengan yang halal, kan? 10,000 dalam urusan berhaji, adalah 100 daripada sumber yang haram, habis semua. Jangan 100, RM10 habis semua, jadi merdut habis. Daripada 10,000 ada RM10 dalam tu, itu pun RM10 kira banyak gitu, 50 sen. Daripada yang dia buat haji 50 sen daripada sumber anaknya orang haram, rampai hak orang, jadi habis merdut semua. Itu sensitif sumber yang haram. Jadi sedekah, satu, usaha, niat ikhlas, sumber yang haram. Kemudian adab insya-Allah daripada yang sonyap-sonyap. Itu luar biasa. Nak pelihara hati kita ni berbolak-balik, kan? Kadang-kadang orang sedekah taklah banyak mana untuk sedekah. Katakan 10,000, panggil apa reporter ke apa kan, tu kalau boleh jaga tak apa. Macam kita ni payah rabui, kan, bosa meja ni kecekeng masa itu. Janganlah kita ke orang lain tu, biarlah kita baik sangkalah dia boleh jaga. Nak macam mana kan dia nak macam tu. Jadi benda-benda macam ni Nabi SAW sebut dalam hadis, ada 3 jenis orang besok dihadap ke Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat yang Allah bagi ke dia. Kemudian dia pun menyebut pada Allah, ya Allah, kau telah bagi nikmat pada aku gitu ni, tapi aku telah berperang di jalanmu, kata dia, sehingga aku mati. Allah jawab apa? Kadzabta, pembongak kau ni, kata dia, penipu, kata dia. Sesungguhnya kau berjuang, kau nak liyuqala anta jari, supaya kau digelar pahlawan. Kau berperang, kau nak mati supaya kau disebut pejuang, kan? Penipu, dia. Allah panggil malaikat, perintah heret campak dalam neraka. Mati orang tu. Pasal apa? Niat tak betul, kan? Datang pula seorang lagi, kan? Dia kata, Allah Ta'ala sebut segala nikmat, dia pun kau bayar nikmat apa, tapi dan dah bersedekah, kan? Sedekahnya banyak, kata dia. Harta yang ada kat dan sedekah jalan kau, kata. Kadzabta, pembongak kau, kata dia, penipu. Pasal apa? Pasal kau bersedekah liyuqala anta jawad, supaya kau disebut dermawan, disebut sebagai pemurah, dermawan. Diheret masuk dalam neraka. Yang terakhir, pendek cerita, dia kata apa? Kalau nikmat tu alhamdulillah kau dah beri, dan dia belajar sungguh-sungguh ilmu-ilmu agama, dan dia sampaikan pada masyarakat semua sedar bab agama. Kadzabta, pembongak kau, dia. Kau belajar, kau ajar pula orang lain, liyuqala anta alim, supaya orang semua kata kau alim. Laqad qila, dan kau dah dapat semua tu, dia. Orang semua dah khabar kau alim, serupa macam yang pejuang, yang bersedekah, semua tadi ni. Allah kata qad qila, kau dah dikatakan macam tu dah, kau nak tu kan, orang semua dah khabar dah. Allah sempurnakan hajat kau, kan? Ya.
Kau nak kau jadi pejuang, bukan setakat nama kau tertulis dalam buku-buku sejarah, diangkit lagi patung lagi, roman tu batu macam kau. Ada okey macam tu pagi ni. Tapi suklah dengan kau nak yang tu, dia dah pergi. Pemurah satu Malaya dah tahu nama kau seorang yang dermawan. Sudah suk dengan kau. Alim bukan setakat satu Malaya ni yang tahu alim, bukan Nusantara, dunia Islam yang kapi pun kau sebagai scholar kepada orang Islam. Scholar kan, betul kan? Kalau orang kapi sebut scholar lah, kita sebut ulama lah. Semua orang kata kau ulama, dan berapa macam gelaran semua ada kat kau. Doktor dah ada, profesor dah ada, tokoh Ma'ah Hijrah dah ada. Dia jangan kait mana-mana, ni contoh je kan. Dah tokoh itu, tokoh ini, semua dapat dah. Tokoh Maulid kau, tokoh Ma'ah Hijrah kau, tokoh Hari Raya kau, tak ada kan. Contoh lah, tokoh Hari Raya kau, semua tokoh kat kau dah. Kau lah, kau dah dapat semua tu. Tapi ni alim ni campak alam ni aku. Pasal apa? Niat tak kono. Tu perbetulkan niat. Apa saja yang kita buat. Nabi SAW menyebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Setiap amal itu dengan niat. Setiap amalan yang kita buat itu berdasar macam mana yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Orang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka dapat dah bahagian Allah dan Rasul. Makna kemudian hari syurga dapat. Dan barang siapa hijrah kerana dunia untuk diperolehnya, ataupun perempuan untuk dinikahinya, maka hijrah dapat takat apa yang dia nak aja. Kau nak perempuan nikah, baik, dapat. Kau nak dunia, hijrah kerana nak dunia, kan ramai orang tukar agama apa semua kerana nak kahwin. Kan ramai orang ikut agama kerana nak dapat projek. Ada banyak dapat, Allah bagi. Man kana yuridu harfat, macam ayat tu, man kana yuridu harfad dunya, man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfihi, wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah kata barang siapa nakkan habuan akhirat, nazid lahu fi harfihi, Allah akan tambah dalam usulnya. Allah bagi cantik lagi. Kadang benda tu tak nampak, tapi boleh rasa tu orang beriman. Man kana yuridu harfad dunya, siapa nakkan bahagian dan habuan dunia, nu'tihi binha, kami beri apa yang dia nak, bahkan lebih daripada apa yang kita nak dan hajatkan. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi tak ada bahagian baginya besok di akhirat, satu pun tak ada. Tak ada langsung. Wal'iyadzubillah. Dah tentulah kalau dalam keadaan begitu, yang paling hampir dengan dia adalah neraka, melainkan dengan syafaat. Kalau ada bahagian dia diperuntuk dari Allah Ta'ala syafaat, selamatlah dia. Kalau tak ada, salamu-lamulah dia. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi bahagian daripada kebaikan orang yang kuat sedekah, dipermudah dari Allah Ta'ala kalimah tayyibah ketika dia nak mati besok. Kalimah taibah ni apa namanya? La ilaha illallah, kalimah tauhid. Nak mati dimudah oleh Allah Ta'ala, tu dengan sedekah. Allah Ta'ala bagi dia husnul khitam, husnul khatimah, kan? Sebab tu banyak kita tengok kadang-kadang orang beramal tak berapa, tapi sedekah banyak. Dan sedekah itulah hakikat sebenar amalan dia. Sebab manusia diberi kelebihan dari Allah Ta'ala tak sama. Ada orang kuat tahajud, ada orang kuat puasa, ada orang kuat Quran, ada orang kuat sedekah, dan ada orang kuat semua sekali. Ada orang tak ada lain, sedekah tidak, puasa tidak, yang wajib aja, bangun tahajud pun tidak, apa tidak, tapi dia hebat dalam bab menuntut ilmu. Majlis ilmu mana aja dia pergi. Sebab tu dia cerdik. Sebab yang kau sebut-sebut tu, yang sedekah yang tahajud yang puasa yang semua-semua tu terhimpun dalam satu, apa namanya? Menuntut ilmu. Semua benda baik itu menuntut ilmu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata talabul ilm afdalu min as-sa'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Orang talibul ilm afdalu min as-sa'imil qa'imil ghazi fi sabilillah.
orang yang menuntut ilmu adalah lebih baik, lebih afdal daripada orang yang puasa siang hari, bangkit tahajud pada malam hari, dan berperang fi sabilillah atau kama qala. Kan berimpun semua tu kan, semua duk kat situ. Sedekah lagi lah kan, perang fi sabilillah saja dapat satu bahagian yang sangat luar biasa hebat ni. Apa? Syahid masuk syurga tanpa hisab. Pakai dia tu semua termasuk hanya satu kan. Menuntut ilmu, macam tuan-tuan ni kira menuntut ilmu lah, tapi itu pun semua berdasar pada niat masing-masing. Kalau niat ni, subuh tadi ni ingat nak pergi jumpa ni, payah nak jumpa tempat lain-lain ni kan, kat masjid ya doang, pergilah. Itu kan bukan untuk menuntut ilmu kan, tapi dia dapatlah bahagian kebaikan berada dalam majlis ilmu, tapi dia tak dapat bahagian daripada kebaikan ilmu sebab niat tak sama. Niat hanya nak pergi masjid, mungkin dapat bahagian daripada yang lain. Tapi hebatnya tu, sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kata afdalul ibadati al-fiqhu, seafdal ibadah adalah belajar agama, mendalami agama, memahami agama. Ni yang tuan-tuan buat ni. Satu riwayat yang lain Nabi SAW menyebut tidak ada satu ibadah yang paling afdal selepas daripada al-faraid. Faraid mana benda-benda yang difardu di Allah Ta'ala. Tak ada satu ibadah yang paling afdal selepas ibadah fardu melainkan menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan buat ni yang terbaik dah ni, yang terhebat dah ni. Dia menuntut ilmu bukan kira besar, kecil, tua, muda, tak. Sampai mati. Walaupun hadis yang dikatakan maudhu' daripada sudut matan ni, tapi sahih dari sudut makna. Apa nama? Talabul ilmi walau bis-sin kan. Dan satu riwayat walau fis-sin kan. Itu disebut hadis oleh Imam Ghazali rahimahullah. Walaupun ulama sebahagian yang mentakhrij hadis tu, yang kemudian ni kata maudhu', ada yang mengatakan dhaif. Kita tak nak ambil lah bab tu, sebab ulama secara bijak mengatakan ya maudhu', dhaif kalau sebahagian lain mengatakan itu dari sudut matan ni, dari sudut sanad tetapi dari sudut makna hadis itu sahih. Pasal banyak ulama yang mengembara sampai ke negeri Cina, dan negeri Cina didapati di antara banyak hal-hal agama yang boleh diperoleh oleh manusia. Selain daripada sekarang, siapa yang hebat, negara mana yang paling hebat? Cina. Tenggelam mereka, ya Cina terhebat, betul tak? Daripada segala macam kecanggihan, seolah-olah maklumat yang didatangkan daripada hadis walaupun kedudukannya dikatakan maudhu' itu ada kebenarannya kan. Cina canggih sampai hari ni, kita boleh tengok kan. Dan ramai sahabat-sahabat Nabi yang dihantar ke bola-bola Cina. Jadi Nabi SAW peringatkan kita supaya kita lebih usaha, supaya kita lebih menggandakan daripada peluang yang Allah Ta'ala bagi kita. Sihat alhamdulillah, umur sampai taraf ini boleh alhamdulillah. Makan pun sadap masuk kan. Kadang-kadang makan enggak ubek tapi masuk cantik ya, itu pun alhamdulillah lah tu. Allah Ta'ala bagi kita ruang, sama-sama kita peruntukkan. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati umur kita, berkati rezeki kita, keluarga kita. Setiap nafas kita yang keluar masuk tu ada nilai keberkatan insya-Allah Taala, dan kita cari lagi dan tak berhenti. Dan tempat yang terbaik untuk dapat kebaikan yang banyak tak lain dan tak bukan masjid yang dapat jolokan rumah-rumah Allah Taala. Di sini adanya para ulama, di sini adanya malaikat, di sini adanya, kalau kita nak kata Allah tu tak bertempat, tapi nak katakan nama-nama Allah sentiasa disebut dan diagungkan di sini, dan segala kebaikan Allah curahkan di sini insya-Allah. Kalau di sini permulaan kita, insya-Allah di sinilah penghujung dan perakhiran kita. Kalau di sini kemuliaan kita rasakan, penghujung kemuliaan juga kita akan peroleh. Kalau di sini kita selalu dan mendengar sebutan nama-nama Allah, insya-Allah penghujung umur kita, telinga kita juga disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, yang baik daripada Allah, kurang daripada kalaman saya. Jangan banyak nah, susah ni pun soalan jajan ni. So macam mana kita nak latih diri supaya kita ni benci kepada bakhil dan syukur kepada kesukaan.
Soalan semana kita ni nak terbiah di kita supaya boleh jadi orang yang pemurah lah, nak bersedekah, jangan jadi orang bakhil. Ni payah nak cakap sebab saya pun kadang kau takut dia. Ya, jawab ni. Dia macam ni lah ya. Kalau apa nama, kita naik kereta, kan? Kita naik kereta, selalu kita pakai tali pinggang keledar tu, ya. Kadang-kadang kita tak pakai, tapi bila kita nampak roadblock polis, pump kita pun tarik masuk. Kalau peh roadblock, pump kita cabut kan. Kadang-kadang nampak polis pada jauh, ulu hala dah, goyang kereta nak masuk balik. Pasal apa jadi macam tu? Kadang-kadang dia dah gimeh dah, sik-sik tu polis, sik-sik tu polis, sik-sik tu polis dengan. Wah, tak boleh jadi dah. Daripada rumah dah start ada polis relax ya. Bila ada polis saja dia rasa logo relax ya. Dia takkan kena saman, dia takkan apa, dia dah tahu dah. Dia buat apa yang dah sepatutnya. Sebab sebelum ni tak. Sebelum ni longgar buka ya. Nampak polis buka capui. Tak adalah kena saman, tapi akhirnya bila banyak ada polis, dia dah tak ada dah. Dia mesti tambah badan Pasal apa? Tak payah susah-susah kan hulu hala. Sebab kawasan ni memang kawasan banyak polis. Tuan-tuan nampak tak apa kait kisah dengan benda tu? Payah kan? Makna benda-benda kebaikan kono selalu diperingat walaupun kita faham. Yo. Diingat jadi. Kalau tak diingat, walaupun berkopuk duit sedekahlah. Sekali tak mau, sedekahlah duit. Tapi bila dia khabarkan ni hadis ni ayat tu manusia macam tu. Hati manusia selalu diperingatkan, insya-Allah, apalagi orang-orang yang ada nilai iman, orang baik-baik. Tapi kalau tak diperingatkan, tak macam tu dia bakhil. Kan? Dia selalu bukan setakat sedekah apa saja. Dia kalau diperingatkan, niar orang ingatkan, apa. Itu penting kita pergi majlis-majlis baik. Nabi SAW datangkan hadis peringatan kepada anak Luqman Hakim. Luqman Hakim kata apa ni hadis Nabi? Ya bunayya, alayka bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa inna Allah la yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal maytah biwabilil matar. Nabi SAW kata, wahai anakku, hendaklah kamu sentiasa berada dalam majlis para ulama dan dengarlah nasihat peringatan mereka. Kerana sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu dan hikmah, seperti mana Allah menghidupkan bumi yang kongtang dan mati dengan titisan hujan. Itu cara. Di antara sebab kenapa orang hati dia bakhil, orang bakhil kerana hati koreh. Tengok orang susah tak mau keluar, tengok masjid nak bangunkan tak mau nak keluar hati. Duduk majlis ulama, dongak supalah. Nampak polis, sudah ada tahu banyak dah polis, tak pergi masuk. Macam tu lebih kurang. Dengar peringatan, sudah yang tak pernah keluar, ataupun yang keluar sikit dah mula keluar banyak, dah mula keluar 100, dah keluar 200. Pasal apa? Dah dengar dah. Orang ni yang khabar mahligai, orang ni yang khabar penghapusan dosa, orang khabar panjang umur. Tu semua hadis-hadis belaka. Tak ada jadi, dibuat keluar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada cara lain lagi, tapi kadar tu sajalah. Dan tak ada soalan lain, hukum dia haram, kita berhenti setakat tu dulu. Ya. Jadilah tuan-tuan yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.